Yang kedua, kita suruh orang masuk rumah kita letak barang. Itu second hal lah. memang ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. So dalam episod kali ni masih lagi berkisarkan Jepun, saya nak cerita tentang safety dekat sana. Cuma sebelum saya cerita dengan lebih detail, saya nak buat satu disclaimer yang mana pengalaman yang saya kongsikan dengan anda dalam video kali ni adalah pengalaman saya ketika tahun 2010 hingga 2013. Kenapa saya highlight saya punya tarikh masa tu kan? Masa saya duduk dekat Jepun tu, sebab perbezaan antara 2010 dengan 2022 iaitu sekarang adalah masa saya duduk dekat Jepun, kalau anda nak masuk ke sana anda perlukan visa. Bila mana perlukan visa ni, dia menyebabkan orang kita tak nak masuk dekat sana. Bukan orang kita saja, even satu dunia. Orang satu dunia tak berapa nak pergi ke Jepun, nak pergi melancong disebabkan leceh. Nak kata susah macam kita apply visa dekat Amerika tu tak pasti. Tapi bila mana kena apply visa, dia akan membuatkan orang tak nak masuk dekat Jepun lah. But then 2013, Perdana Menteri dia yang baru, which is Perdana Menteri kali kedua, dia macam recycle lah. Kalau dekat Malaysia ni, maybe kita boleh nampak macam Dr. Mahathir Mohamad, dia PM yang keempat, tiba-tiba PM ke-7 ataupun ke-7 lah kot, PM ke-7 dia balik. Dia jadi macam tu lah. So PM dia sebelum ni ialah Abe Sang. Lepas tu dia jatuh disebabkan skandal corruption, dan dia naik balik. Bila mana dia naik pada tahun 2013 ni, dia tukar polisi negara dia tukar polisi Jepun daripada manufacturing punya company. Kan Jepun kan dia banyak keluarkan barang-barang komputer, dia banyak keluarkan barang-barang elektronik, even macam kereta sendiri kan. So dari manufacturing punya direction tu dia tukar kepada perlancongan, and the first big achievement yang dia buat ketika tu adalah dia dapat menang bidding untuk Olimpik tahun 2022. Dan tahun 2022 berlaku COVID, dia punya Olimpik ditangguhkan, bla 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 dan sebagainya. And masa tu Abe bila mana dia naik jadi presiden, dia hapuskan visa, maka dia punya pelancongan tu naik dengan mendadak. Dekat Malaysia, dekat Jepun ni ramai gila foreigner yang datang melancong. Even saya masa student, saya ada buat part time untuk jadi travel agency. Saya ada guide orang pergi jalan-jalan dekat Jepun. Saya punya business fail tapi bila mana dia announce visa dah dimansuhkan, kawan saya dia boleh hidup, bukan setakat boleh hidup, kaya raya dengan jadi personal tour guide, tourist guide. Memang kaya gila lah. 3 bulan dia buat, dia dah dapat collect 100,000, ada duit simpanan dalam bank. So dia Abe naik, dia hapuskan visa dan dia menang bid Olimpik tu. Dekat Jepun kan, dia ada satu culture yang mana bila dah tamat satu tahun tu, dia akan pilih satu kanji, tulisan kanji. Dekat Jepun ni dia ada 3 tulisan lah. Yang pertama kita ada hiragana, ni memang kita kata purely dari Jepun. Kemudian dia ada katakana. Katakana ni dia pun purely dari Jepun, tapi digunakan bila mana kita nak guna tulisan ataupun perkataan dari luar negara, ataupun bila mana dia nak highlight sesuatu perkataan tu. Lepas tu dia ada kanji. Kanji ni adalah tulisan yang dipinjam dari China. Basically China, Korea dengan Jepun ni dia serumpun lah, seperti kita Indonesia, Brunei, kita kan serumpun kan. So sama juga dengan mereka. So bila habis je tahun tu, dekat Jepun dia punya pengiraan tahun tu bermula pada bulan 4. Kalau dekat Malaysia kita bermula pada bulan 1 kan. Kalau orang Islam kita bermula pada 1 Muharram. So dia sedikit perbezaan dekat situ. Jadi bila nak habis je bulan 3 tu, mereka akan announce kanji baru.
Betul kot? Pada bulan 12 ke bulan 3 Saya tak pasti yang tu, tapi mereka akan pilih satu kanji untuk melambangkan tahun tu. Sama ada kanji tu adalah kanji achievement ataupun mungkin pada tahun 2011 ketika bencana besar tu mereka pun letak macam kanji kedukaan, something like that, untuk menggambarkan tahun tu sendiri. Jadi untuk tahun 2012 ataupun 2013 saya lupa, mereka punya kanji adalah WA, W-A, which is merujuk kepada cincin lah, merujuk kepada cincin. Sebab mereka menang bidding Olimpik punya logo tu kan ada 5 bentuk cincin kan. So mereka rujuk kepada benda tu. In case anda tertanya-tanya, ni bab bisnes sikit lah. In case anda tertanya-tanya, kenapa negara-negara ni, tak kisahlah Jepun ke, US ke, Malaysia ke, Dubai ke, dia nak bid event-event besar macam Olimpik ataupun World Cup ni, adalah kerana bila mana satu-satu negara tu dia menang untuk anjurkan satu event yang besar diiktiraf oleh dunia, duit akan masuk kepada mereka. Mereka akan dapat develop bandar-bandar, bank-bank dunia, syarikat-syarikat besar akan mula pump duit dekat mereka. So ekonomi di tempat tu akan naik lah. Kita boleh nampak ada banyak stadium event masa Jepun buat Olimpik yang sebelum ni, yang lama 19 something tu, mereka berjaya buat Shinkansen, kereta api laju dari Tokyo ke Nagoya, semata-mata nak guna stadium dekat Nagoya tu, sempena dengan Olimpik lah. That's why banyak negara dia berebut nak buat benda ni. And sama dekat Dubai sekarang, tak silap saya World Cup seterusnya adalah dekat Dubai ataupun Qatar ataupun Middle East, tak kisahlah mana-mana. So mereka dapat buat stadium ni. Memang Dubai tu sendiri dah kaya dah, tapi bila mana dapat dapat injection duit dari luar negara, ekonomi negara tu akan jadi makin power lah. Itu belum cerita bila mana event tu berlaku, orang luar negara datang bawa duit masuk, maka itu lagi bagus lah. Jadi itu sebab kenapa negara-negara ni nak kepada nak organize event-event besar sebegini. Panjang sebenarnya kalau nak cerita bab Olimpik ni. Salah satu lagi kan, benda menarik lah, disebabkan Olimpik ni, mereka, orang Jepun, dia punya vision tu dia jauh. Dia nampak yang orang kaya atas muka bumi sekarang ni, majoriti dia bukan orang putih. Majoriti dia duduk dekat orang Arab. Jadi apa yang mereka buat sempena dengan Olimpik ni, mereka perbanyakkan benda-benda yang bersifat Islam. Macam contoh, mereka perbanyakkan surau-surau masjid lah. Yang paling obvious ialah kedai-kedai halal. Even ada kedai Jepun yang halal, bukan kedai India yang halal, kedai Malaysia yang halal, tapi kedai Jepun yang halal. Anda boleh, masa saya duduk dekat Jepun nak cari yakiniku yang halal, saya hanya jumpa pada tahun 2012. 2010 tak ada kedai yakiniku halal, 2011 tak ada kedai yakiniku halal, 2012 masa saya dah nak grad tu baru ada satu kedai yakiniku yang halal dekat Shibuya. Lepas tu kedai ramen, masa saya duduk 2010 dekat Jepun tak ada kedai halal, tapi kalau anda pergi sekarang bersepah kedai ramen yang halal. So dia punya direction macam tu sebab dia tahu orang Arab ni ataupun orang Islam sendirilah. Orang Islam dia kalau minum arak sekalipun, main perempuan, tak solat ke, yang penting makanan tu kena halal. Halal makanan tu. So mereka perbanyakkan benda ni. Kita boleh nampak lah dekat sana. Kalau anda nak pergi melancong sekarang ke Jepun, kalau boleh melancong, kalau anda nak bayar saya pun tak ada masalah. Boleh jadi kerja sampingan sambil saya mengimbau kisah silam saya. Itu gurau-gurau sajalah. Kalau anda nak pergi dekat Jepun sekarang, anda dah tak perlu risau tentang makanan lah. Bab solat tu maybe anda kena concern sikit, sebab saya dengar dari cerita kawan-kawan saya, mereka kata orang Jepun sekarang dah mula ada yang anti-Islam. Saya ada seorang senior yang masuk kerja tahun saya bekerja dekat Jepun juga, 2013, senior Malaysia lah, senior Malaysia yang belajar dekat Jepun dan dia nak sambung kerja dekat Jepun. Masa interview semua tu cantik, tak ada masalah langsung. Even dia punya bos tu tahu yang dia ni Islam. Tapi bila mana dia masuk kerja, dia minta izin dengan bos dia untuk solat. Bos dia pun tanya, kenapa perlu solat? Kenapa kena buat ni? Kenapa kena buat tu? Tak boleh. Kau tak boleh solat, kau kena kerja saja. Senior saya tu bertahan sampai seminggu ataupun sebulan sahaja disebabkan diskriminasi ataupun anti-Islam yang berlaku oleh bos dia sendiri. Benda tu dah wujud lah dekat Jepun, memang dah ada. Bukan dekat Australia saja, bukan dekat France sahaja, dekat Jepun pun dah ada, cuma tak ramai lah kalau nak dibandingkan dengan orang dekat negara-negara luar, especially France kan. So
mana dah kita tadi so makanan halal, melancong, lepas tu yakiniku. By the way, saya buat satu bisnes restoran Jepun, kedai yakiniku, daging bakar. Saya ada dekat Kota Baru, Kelantan dan juga Bangi. Saya harap anda pendengar Malaysia dapat support saya pergi dekat restoran tu, makan sikit, bagilah duit sikit dekat saya. And kita balik kepada cerita kita, safety jauh gila. Sepanjang saya berada dekat Jepun dari 2010, kalau tak silap saya 2010 lah saya sampai dekat Jepun, saya tak pernah kunci pintu rumah saya. Tak pernah. Sebab kita yakin betapa selamatnya, betapa safenya dekat Jepun. 2010 bukan sekarang. So kita punya level keyakinan tu sampai sebab dekat Jepun ni, zaman kami duduk dekat sana, nak cari makanan-makanan halal ni dekat pasar raya susah. Kecuali kalau kita beli ikan, telur, yang tu halal lah kan. So kita nak beli ayam halal ni, kita kena beli secara online. Ada kedai yang kita panggil sebagai Batikrom. Saya tak check pun ada lagi ke tak website tu. So kita beli dekat Batikrom dan kita minta dia hantar lah dekat rumah kita secara online. Yang best tentang Jepun ni, kita boleh pilih masa mana kita nak barang tu sampai dekat kita. Maksud saya dia secara spesifik pukul 10.05 pagi dia boleh sampai 10.05 pagi macam tu. Jadi bila kami beli barang online, kami kan banyak beli barang online, beli ayam halal, beli beras siam. Dekat sana ada jual beras siam. So bila kadang-kadang kami kan pergi, bukan kadang-kadang lah, kami kan belajar dekat universiti. So kami pun tinggal nota tampal dekat pintu, bagi tahu dekat abang kurier tu, tak silap saya nama company tu Segawa. So kita tulis dekat situ, buka pintu dan letak dalam bilik dalam rumah kita. Bayangkan sampai level tu keyakinan kami terhadap betapa selamatnya Jepun ni. Kalau dekat Malaysia saya tak pasti lah. Dekat Malaysia kita tak kunci pintu tu satu hal dah. Yang kedua, kita suruh orang masuk rumah kita letak barang. Itu second hal lah. Memang ini yang saya respect gila dekat Jepun. Then orang tanya juga, kalau dekat Jepun ni kita tinggal dompet, adakah orang akan ambil dompet tu? Jujur saya kata, saya pun ada pengalaman. Saya tertinggal dompet masa saya pergi dekat Nippori. Jadi Nippori ni dia famous dengan kain-kain. Orang suka beli kain-kain dekat sana dan bawa balik ke Malaysia. Ramailah makcik-makcik, kakak, adik, perempuan yang suka dengan barang-barang dekat Nippori ni. Jadi saya tertinggal dompet di dalam train dia. Saya naik train tu balik. Saya bukan train tu balik lah, train seterusnya. Saya pergi naik train seterusnya. Saya singgah stesen kereta api seterusnya. Saya tanya pekerja dekat sana, ada tak orang hantar dompet? Dan yes, saya dapat balik dompet saya tanpa sebarang benda yang hilang dalam tu. Kawan saya, dia pernah tertinggal dompet juga dalam kereta api stesen Marunouchi. Dia ada satu line kereta api dekat Jepun yang dipanggil sebagai Marunouchi Sen. So Marunouchi Sen ni dia adalah line yang mana dibentuk oleh stesen-stesen kereta api secara bulatan. Dia lebih kepada pelancongan lah. Kalau anda nak jalan-jalan ke Tokyo, anda nak murah, anda boleh beli tiket Marunouchi Sen tu, anda boleh pusing satu Tokyo dengan satu tiket sahaja. Anda nak keluar masuk, tak silap saya tak ada masalah lah. Jadi dia tertinggal dompet dalam Marunouchi Sen, dalam kereta api Marunouchi Sen. Dia tunggu kereta api tu pusing satu round dan dia pergi tempat dia duduk, ada lagi. Ni tahap safety dekat Jepun. Kalau nak buat prank macam jatuh beg duit, ada orang kutip ke tak, saya rasa dekat Jepun tak ada konten lah kot, tak jadi konten. Sebut tentang prank ni, prank dekat Jepun pun dia memang famous juga prank ni. Dia panggil sebagai dokkiri. Saya tak pasti YouTuber sana ada buat ke tak, tapi kalau maksud saya dekat orang luar kalau sama-sama tim dia memang ada banyak dokkiri yang dibuat, tapi dengan orang luar saya tak pasti. Biasanya kita dapat tengok dokkiri ni, prank ni dekat program TV mereka lah. Saya percaya anda pun mesti pernah tengok dekat Facebook, orang share. Ada yang dia takut kan artis tu sampai menangis. Artis tu yang paling saya tak boleh terima, dia buat macam tandas, orang tu masuk ke dalam tandas nak buang air, dia tarik dengan kereta. Tandas tu dia tarik dengan kereta. Kalau nak buang air besar tu memang melampau gila. Lepas tu rancangan Jepun ni dia
macam banyak benda pelik. Saya rasa better saya buat satu video khas cerita tentang rancangan-rancangan dia. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Dan saya tak nafikan masa dekat Jepun lepas tu, satu lagi, masa dekat Jepun tu kawan perempuan saya dia boleh balik ke rumah tanpa waktu malam gila dalam pukul 12 malam macam tu, tanpa perlu rasa takut dengan dia punya keselamatan lah. Tak dinafikan ada stalker, ada lah benda-benda jahat juga dekat Jepun, tapi dia punya possibility tu rendah gila. Dia punya percentage tu rendah gila. Dan tak dinafikan juga, saya ada pengalaman senior saya tak silap memang ada kereta dia pernah kena curi dekat Jepun, but pada firasat saya yang curi tu bukan orang Jepun tapi adalah foreigner. That's why bila saya awal-awal saya cerita video ni tentang safety ni, saya highlight pada tahun sebab sekarang dah ramai gila foreigner yang dapat masuk ke Jepun, bukan setakat melancong, yang kerja pun ramai gila dekat Jepun sekarang. Jadi tahap keselamatan dekat Jepun sekarang saya tak pasti macam mana lah. Lepas tu, jap saya tengok nota saya ada tertinggal lagi. Okey, saya ada tanya jugalah pensyarah atau ilmuwan dan juga ilmuwan dekat Malaysia ni, kenapa dekat Jepun dia punya crime rate tu rendah kan? Salah satu teori mengatakan sebab orang dekat sana dia punya kekayaan tu lebih kurang sama sahaja. Setiap rumah tu lebih kurang sama. Dia punya jurang kekayaan dan kemiskinan tu besar. Orang miskin memang miskin gila, orang kaya memang kaya gila, tapi dekat tengah-tengah ni dia lebih kurang sama sahaja. Kan dekat Malaysia kita ada B40, kita bottom 40, lepas tu kita ada M40, mid 40, lepas tu kita ada T20 kan. Yang kaya gila tu kita panggil dia sebagai T20, yang pertengahan ni kita panggil dia sebagai M40, dan yang paling miskin kita panggil dia sebagai B40 lah. Jadi dekat Jepun ni dia punya M40 yang pertengahan tu, kalau kita zoom in lagi, kita tengok dia punya graf tu, dia lebih kurang sama rata macam ni. Tapi kalau kat Malaysia, kalau kita zoom in graf untuk M40 ni, dia jadi macam naik turun, menyebabkan crime tu tinggi. Saya agak bersetuju lah dengan teori ni. Lepas tu last kali saya nak cerita kepada anda, actually kita boleh tengok crime rate dekat Jepun dia naik tapi saya tak berapa percaya kepada statistik ataupun data yang diupload dekat internet. Tak kisahlah apa-apa data, sebab bagi saya angka dia tak menipu. Maksudnya kalau kita tengok 10, maka dia memang 10. Cuma angka yang ditunjukkan kepada kita tu boleh dimanipulasi. Saya bagi contoh, macam average internet speed dekat Malaysia ialah 100 MB per second ataupun 120 MB per second, macam tu lah, megabit per second. Anda setuju ke tak? Saya yakin anda pun tak setuju. Dekat rumah saya ni, kalau saya guna DG saya, internet yang saya dapat 10 megabit per second pun tenat. Saya ada kawan dekat Kelantan ni yang internet rumah dia tak ada langsung. Ada yang streaming 1 megabit per second, ada yang 2 megabit per second. Dah celah mana yang dapat 100 megabit per second tu kan? So, macam mana terhasilnya 100 megabit per second? Senang saja. Kita cari seorang yang ada 1 terabit per second, internet yang laju gila. Lepas tu kita cari 100 orang yang internet dia mungkin 10 megabit per second, mungkin 100 megabit per second. Kemudian kita bahagikan dengan semua tu. Kalau ada 100 orang, kita bahagikan dengan 100, so kita dapat keluarkan 100 megabit per second. That's why bagi saya data-data ni, angka tu dia tak menipu, tapi data-data ni boleh dimanipulasi oleh siapa-siapa sahaja. Siapa yang buat data tu, siapa yang keluarkan, maka itulah kebenaran bagi pihak mereka. Tapi hakikat dia tak boleh. So balik pada cerita crime dekat Jepun, yes, kita boleh nampak crime rate dekat Jepun naik, tapi apa yang berlaku sebenarnya dekat sana, yang tu kita tak boleh nak cerita. Kita kena pergi dekat sana, duduk sama ada nak kerja ke macam mana. So boleh lah sebut tentang duduk kerja dekat Jepun. Saya ada seorang senior yang buat bisnes sebelum COVID-19. Dia ada buat bisnes macam anda akan diajar bahasa Jepun 6 bulan dekat Malaysia. Lepas tu anda akan dihantar ke Jepun untuk kerja dekat 7-Eleven ke, kerja dekat tempat cuci kain ke, macam tu lah. Tapi bisnes ni macam terkubur sebentar, bukan terkubur lah, maybe tidur sebentar. InsyaAllah dia akan run balik. Kalau dia run balik, bagi siapa-siapa yang berminat untuk kerja dekat Jepun dengan kita kata bukan professional level, bukan engineer, bukan doktor tu, mungkin anda boleh cuba join mereka punya business. Bukan business lah, macam program. Of course anda kena bayar something lah. Piramli kata
Meniaga orang lagi kaya dari meniaga unta. So, itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ashraf Jeffrey, bukan Mona Lisa. Saya ada satu lagi YouTube channel, nama dia Mona Lisa PC. Anda boleh support saya dekat channel tu juga. Saya banyak review barang-barang komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.